Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam saluran Zaidin Abadi di platform youtube.com. Saudara-saudara, pada kali ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk sekali lagi mengimbau sejarah lama negeri Kedah. Dan kali ini saya akan menyentuh tentang undang-undang di negeri Kedah. Saya mulakan dengan penulisan undang-undang Kedah terawal. Pada hari Jumaat 17 Jamadil Akhir tahun 1060 Hijrah atau 1650 Masihi, Sultan Rijaluddin Muhammad Shah, Sultan Kedah Darul Aman yang ke-13, memerintah dari tahun 1625 sehingga 1652, bersemayam di Kota Naga, telah mengarahkan pembesar-pembesarnya melaksanakan penyusunan dan penulisan hukum kanun atau Undang-Undang Kedah. Undang-undang bertulis pertama yang digubal di Kedah mengandungi beberapa pasal, antaranya ialah tata cara mengendali pelabuhan, perdagangan, pasar, dan juga tugas pembesar seperti Panglima Negeri, Panglima Bandar, Panglima Kuala, dan Syah Bandar. Yang menariknya ialah tugas Syah Bandar bukan sekadar berkuasa dalam soal pelabuhan dan perdagangan sahaja, malah bertanggungjawab menangkap dan menghukum pensalah-pesalah tersebut. Misalnya, penyembelih kerbau curian dihukum dengan menggantungkan kepala kerbau itu pada leher mereka, dicanang 3 hari, serta disuruh berteriak, "Bahawa kami yang mencuri kerbau tuan-tuan, lihatlah." Mereka yang kelihatan tidak berpuasa di pasar pesara bulan Ramadan akan dipaksa makan rumput di hadapan balai raja atau disebat atas kadarnya di tengah pasar itu. Yang keduanya ialah tentang satu lagi catatan berkenaan dengan penulisan Undang-Undang Datuk Seri Paduka Tuan. Ketika Sultan Diauddin Mukarram Shah, Sultan Kedah yang ke-15, memerintah dari tahun 1661 hingga 1687, bersemayam di Kota Palas dalam bulan Ramadan tahun 1078 atau bersamaan Oktober 1667. Baginda menitahkan Datuk Seri Paduka Tuan bermuafakat dengan Tuan Syekh Alauddin dan segala pendeta untuk menggubal undang-undang bagi kegunaan Panglima Negeri, Kueng, iaitu penghulu atau ketua kampung, dan Sambang, iaitu mata-mata peronda dalam menjalankan tugas. Kitab diberi nama Undang-Undang Datuk Seri Paduka Tuan itu merupakan yang kedua dihasilkan di Kedah. Kitab kedua ini mengandungi 16 bab. Bahagian awalnya menyentuh tentang hukuman terhadap mereka yang mencuri, menyamun, hisap madat atau candu, berjudi, minum arak, dan tuak. Juga hukuman terhadap mereka yang meninggalkan sembahyang 5 waktu, puasa serta solat Jumaat, di samping enggan membayar zakat. Apabila nasihat Kueng dibantah, pegawai masjid akan melawannya ke masjid, dikekang lehernya sehingga berikrar akan mengerjakan amalan-amalan tersebut. Bab ke-10 khusus mengenai Sambang, iaitu mata-mata peronda, yang tugasnya akan menangkap orang berjalan malam tanpa membawa api atau lari
Sambang berhak menikam atau membunuhnya. Bab-bab berikutnya membicarakan hukuman terhadap petani dan ternakan kerbau lembu yang memakan padi orang, membelah pagar, berlaga, termasuk berjual beli dan menjembelih ternakan tanpa surat izin dari kuing. Saudara-saudara, seterusnya satu lagi hukum atau undang-undang yang diperkenalkan di negeri Kedah pada zaman silam, iaitu Hukum Kanun Datuk Kota Star. Hukum Kanun Datuk Kota Star merupakan salah sebuah hukum kanun atau undang-undang bertulis Kerajaan Kedah Darul Aman, digubal dan diterbitkan pada zaman Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Muazzam Shah II, Sultan Kedah ke-19, memerintah dari tahun 1710 hingga 1778. Setelah baginda bersemayam di Bandar Kota Star yang diasaskan pada 15 Sya'ban 1148 Hijrah bersamaan 31 Disember 1735. Hukum Kanun Datuk Kota Star digubal dengan bantuan Mufti Kedah, iaitu Syekh Abdul Jalil yang pernah menjadi guru baginda Sultan Muhammad Jiwa. Kandungan-kanun ini pada keseluruhannya mengandungi 8 bab yang menetapkan tentang tugas temenggung, perintah raja-raja, syarat menjadi raja, bahasa raja-raja, pakaian raja-raja, 5 perkara berkaitan raja-raja yang dibenarkan rakyat biasa melakukannya, warna bendera untuk raja-raja, menteri dan hulu balang, dan sifat kebesaran yang harus dimiliki oleh raja-raja dan para pembesar lain. Mengenai 5 perkara berkaitan raja-raja yang dibenarkan rakyat melakukannya, antara lain ialah mempelai yang diarak boleh memakai pakaian kekuningan, pakaian beremas dan berpayung besar dinamai dia Raja Sehari, kerana putranya pada sehari itulah raja sekalian warisnya. Lain-lain yang dibenarkan ialah rakyat dibolehkan membina dan membuat sayap lelayang atau binaan sebelah menyebelah pada usungan jenazah, perahu dan masjid yang mempunyai alasan-alasan tertentu. Demikianlah 3 undang-undang awal yang saya perkenalkan pada kali ini berdasarkan kepada artikel-artikel yang ditulis oleh sejarawan negeri Kedah, Allahyarham Datuk Wira Dr. Haji Wan Syamsuddin bin Muhammad Yusof, yang tercatat di dalam buku Kedah dalam Lipatan Sejarah, diterbitkan oleh UUM Press, Universiti Utara Malaysia. Semoga catatan sejarah tersebut menjadi pedoman kepada kita dan memberikan sedikit sebanyak makluman kepada kita generasi masa kini. Saudara-saudara, sebagai akhirnya saya mohon kemaafan kepada semua yang mengikuti video ini, kerana saya bukanlah sejarawan, saya bukanlah pengkaji sejarah. Saya hanya membacakan apa yang ditulis oleh ahli sejarah. Sehingga kita berjumpa lagi, insya-Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.